السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengambil sedikit ruang sebelum kita mendengar kisah yang akan kita bincangkan pada malam ini, yang akan kita ambil daripada Al-Quran, untuk kita melafazkan syukur kepada Allah Azza wa Jal, kerana tidak mungkin dan tidak akan berlaku apa yang berlaku pada hari ini, pada saat dan detik ketika ini, melainkan dengan kehendak dan ketentuan daripada Allah. Wajar sebagai seorang Muslim yang beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di atas kurniaan tersebut. Kisah yang akan saya bacakan pada malam ini daripada kisah-kisah Al-Quran yang telah kita lalui satu persatu, daripada siri yang pertama hinggalah pada malam ini. Kita akan mendengar suatu cerita yang masyhur, popular, selalu kita dengar, iaitu kisah Luqman di dalam Al-Quran. Selalu kita sebut Luqmanul Hakim. Tapi untuk kita nak betulkan tanggapan ataupun pemahaman orang ramai, Al-Hakim bukan nama dia. Kadang-kadang ada orang perasan kata nama tu bukan nama. Nama dia Luqman sahaja. Dan orang Arab ni, dia punya kebiasaannya, dia letak nama ni dia tidak berbentuk murakkab. Dia tak berbentuk kembang. Dia tak ada dua, kan? Kita orang Melayu ni dia dua. Dia akan sebut dua nama lah, kan? Arab ni selalunya tunggal. Umpamanya nama Uthman, Ali, Fahad, Amir. Dia nama-nama dia satu je, tunggal, kan? Harith, nama-nama Hasan, Husain. Dia tak ada dua tiga. Kita selalu Muhammad, lepas tu ada Khairun, apa semua adalah kembang-kembang dia tu. Baik. Jadi cerita yang kita nak dengar ini ialah cerita Luqman. Disebut tentang gelaran dia Al-Hakim. Jadi bila kita baca Luqmanul Hakim, kerana Luqman digambarkan, diceritakan di dalam Al-Quran, orang yang jenius, cerdik, bijaksana, pandai, dan orang yang diberikan oleh Allah hikmah.
Kita selalu dengar perkataan hikmah. Terjemahan dalam bahasa Melayu bijak sana. Kan? Cuma kita nak terjemah maksud bijak sana tu. Dia ada bijak sana. Apa yang tuan-tuan boleh gambarkan atau faham bila kita kata dia ni bijak sana? Tentu ada bijak sini. Sebab di setiap yang sana mesti ada sini. Kan? Apa makna bijak sana? Apa beza bijak dengan bijak sana? Hikmah kita selalu terjemah berdakwah secara berhikmah. Bila bertindak dengan hikmah. Kita akan terjemah dalam bahasa Melayu bijaksana lah. Tak tahulah apa yang tuan-tuan faham dengan konotasi penggunaan istilah bijaksana tu. Nanti kita tengok apa yang Quran sebut tentang Luqman. Tapi Luqman ni digambarkan orang yang bijaksana, hakim, kan? Orang yang cerdik dan pandai. Quran sebut di kalangan ulama mereka berbeza pendapat. Siapakah Luqman yang sebenarnya? Sebahagian ulama kata dia seorang nabi. Tapi dia bukan rasul, dia nabi. Nabi Luqman. Kerana dia mendapat ilmu yang begitu hebat. Dan digambarkan dia seorang yang sangat hikmah. Perkataannya, perbuatannya. Jadi dia ini ada yang kata nabi. Dapat wahyu. Sebahagian ulama seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dikatakan Luqman ialah seorang manusia abdun salih, seorang hamba yang salih. Dia manusia biasa. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia manusia. Tetapi Allah memberikan kepada dia ilmu, hikmah. Sebab itu kita selalu dengar orang akan sebut Luqman ni dengan kata-kata dia yang sangat menarik lah. Pesanan Luqman, nasihat Luqman, wasiat Luqman, kata-kata Luqman. Jadi Luqman ni orang akan cerita tentang kehebatan dia bercakap, kehebatan dia memberikan nasihat. Kan? Sebab itu Quran cerita di dalam surah Luqman. Cuma kata Dr. Salah yang kita rojok tulisan dia ni, yang kita baca buku dia ni, dia kata apabila kita tengok Al-Quran, Al-Quran tidak menjelaskan tentang detail siapa Luqman. Antaranya dia kata, mari mana Luqman ni? Asal usul dia. Daripada mana Quran tak sebut. Dan kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat Israiliyat daripada Yahudi, kita akan jumpa banyak lah. Tu yang tuan-tuan duk dengar dalam ceramah sebahagian ustaz tu. Luqman ni dia seorang hamba kulit hitam, Habsyi, rambut khintin. Yang ni tokok tambah, bukan betul pun. Betul ni maksudnya Quran tak sebut lah. Dia mai daripada sumber Israiliyat. Abdun Habasyi. Dia ni pendek, hitam, hidung kemek, rambut khintin, mata bulat. Boleh mana? Kita tak tahu. Quran tak habang. Kalau dia hitam, kita putih, atau kita hitam, dia putih, apa makna dia? Katalah dia putih, kita hitam. Ada kesan tak? Oh, kita tak boleh ikut Luqman. Luqman ni putih, kita hitam. Kulit orang ni bukan ada makna. Kulit ni bukan ada efek apa pun. Kan? Betul tak tuan-tuan?
Aku ikut ustaz tu. Awak handsome. Aku kalau ceramah, aku dengar ceramah ustaz tu putih. Lagu tu lah. Aku ustaz tu aku tak mau, hitam. Muka tak elok. Aku kalau nak dengar, aku cari hak muka elok. Hang nak tengok drama ke? Hang nak mengaji? Pasal ada orang dia hukum kau tu. Kan? Dia bukan nak main tengok ustaz tu, nak mencari lelaki. Betul tak? Sebab itu Quran tak mendetailkan Luqman ni siapa. Kerana tak ada beza. Nabi SAW menyebut bahawa tidak ada beza kulit ni. Yang hitam, yang putih, tinggi, rendah, gemuk, kurus. Tidak ada nilai di sisi Tuhan. Tak masuk syurga kerana putih. Dan tak masuk syurga kerana segak. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Tuhan tak tengok muka. Tuhan tak tengok rupa wajah. Tuhan tak tengok penampilan. Segak tak segak hang pasal buat masuk neraka, aku tak elok. Tak ada. Sebab itu kita jangan duk kalut sangat Luqman ni siapa dia. Dari sudut dia ni orang mana ustaz? Orang Malaysia ke? Afrika ke? Tak tahulah. Pakat mengaku habis lah ni kan. Dia kata Luqman ni orang mana? Dia kata Luqman ni dulu asal kot belah Banat ni. Maka Banat pun popular lah. Ramai orang main Banat kerana nak cari kampung Luqman. Kan? Sebab itu dalam agama ni dia cukup anti orang yang duk mengaku tak ketahuan hala ni. Dakwa kata kok nu lah, dakwa kata kok ni lah. Jenis hak duk mengaku ni atau dalam bahasa tekukung. Betul ya? Tuan-tuan, betul ya tekukung? Kan? Semua dia lah. Saya guna ni bahasa tuan-tuan. Bukan bahasa tinggi pun. Bahasa tuan-tuan duk guna harian. Takkan tak boleh faham. Saya guna bahasa Luqman, saya kalut. Sebab itu dalam agama kita tak boleh dakwa. Luqman ni mari mana? Asal mana? India? Afrika? Tak ada. Tak ada bukti. Sebab itu dalam agama dia kena ada laulal isnad. Sebab itu dalam agama Islam yang tak ada mana-mana agama yang disebut dengan sanad. Sanad ni apa dia? Sanad ini rangkaian orang yang menyampaikan riwayat. Hang dengar daripada siapa? Aku ambil cerita ni daripada kawan tu. Kawan tu dengar daripada siapa? Kawan tu dengar daripada kawan tu. Kawan tu dengar daripada siapa? Yang tu dia panggil sanad. Jadi payahlah kita nak mohong. Pasal apa? Pasal orang boleh cek. Dia kata aku dengar daripada kawan tu. Hansa, Assalamualaikum. Dia kata hang habaq lagu ni betul. Aku tak kata. Dia mohong. Yang ni dia panggil sanad. Laula al-isna laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada sanad, semua pakat mengaku. Semua pakat duk cakap apa yang dia nak cakap. Tu yang duk jadi sebahagiannya mengaku kok nu, mengaku kok ni. Saya malas nak sebut contoh. Sekali lagi tuan-tuan, kan? Padahal saya boleh sebut lah. Itu contoh mengaku tak tahu halah ni. Kan? Maka sebab itu dalam Islam dia suruh kita habaq. Sammu lana rijalakum. Rijal ni orang yang cerita tu siapa dia? Habaq mai. Sammu lana. Bagi tahu nama dia. Pasal apa kita nak tahu nama? Pasal daripada nama kita boleh tahu dia ni macam mana. Hang dengar daripada siapa? Aku dengar daripada dia ni. Oh, dia ni tak boleh pakai. Yang tu penting lah. So sebab itu dalam Islam, kalau kita nak cakap satu benda, kita kena ada sandaran. Kena ada sandaran. Kalau tidak, Luqman ni main mana mengaku kan. Baik. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata Luqman ni asal mana pun Quran tak bagi tahu. Daripada keturunan mana nasab dia,
Qaum mana, kabilah mana, kita tak tahu. Fala nadri ahwa habasyi am arabi am min bani Israel wala nadri. Dr. Salah kata kita tak tahu. Quran tak habaq, hadis tak bagi tahu sama ada dia seorang Habsyah ke, dia seorang Arab ke, dia daripada Bani Israel ke, kita pun tak tahu nama bapa dia. Luqman bin apa pun tak tahu. Luqman bin apa pun kita tak tahu. Tok Wan dia pun kita tak tahu. Kita tak tahu bentuk badan dia, kata Dr. Salah, dan kita tak tahu sifat dia, dan kita tak tahu warna dia. Semua tu kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita tak payah duk kalut ambil tahu. Kalau kata kena tahu, Quran tak lupa. Sampai hati Quran tak habaq, tapi kita tak tahu. Tak. Quran kalau penting dia cerita. Kalau dia tak sebut, kalau dia tak habaq, dia tak detailkan, benda itu tidak penting. Katakanlah dia orang India, katakanlah dia orang India, kita orang Malaysia. Ada masalah tak? Ada masalah? Tak boleh ikut lah. Dia India boleh lah, geng-geng India ikut, kita Melayu tak boleh. Tak. Yang pentingnya apa? Pesanan dia. Yang pentingnya wasiat dia. Yang pentingnya ucapan dia. Yang pentingnya ilmu dia. Yang pentingnya apa? Hikmah dia. Dia tu siapa? Sebab itu Islam, dia bukan kira orang. Nabi kata dalam hadis tentang akhir zaman, Nabi sebut akhir zaman ni, kalaulah orang yang naik memerintah kamu daripada kalangan abdun, hamba, habsyi, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Nabi suruh kita ikut. Nampak? Okey, baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, banyak lagi lah apa yang kita nak sebut. Lepas tu dia ada cerita dengan siapa? Luqman ni dia akan watak dia dengan siapa? Anak dia. Tuan-tuan jangan tanya pula, bini berapa Luqman? Yang ni yang kita bincang di mana? Yang ni tajuk dia, tuan-tuan balik tengok, kita bincang di Masjid Ngulang. Bertanya benda-benda yang tak perlu. Tanya bini dia berapa orang. Lepas tu Quran habaq dia pesan dekat anak dia. Tuan-tuan makin tanya pula, nama apa? Dia sebut ya bunai. Dia tak sebut nama apa. Quran tak habaq, tak penting. Tak penting. Baik. Okey, kemudian tuan-tuan, yang lebih menarik, Quran tidak menyatakan kesudahan Luqman. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kita tidak dijelaskan oleh Al-Quran bagaimana kesudahan Luqman, di mana dia wafat, bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Ini semua tidak dijelaskan. Al-Quran hanya menyebut Luqman berpesan kepada anaknya. Itu mesejnya. Jangan kita dilarikan daripada mesej tu. Kita duk kalut benda-benda yang kecil sampai kita lupa nak tengok benda besar. Yang besarnya apa yang Luqman nak cerita. Baik. Kita tengok apa yang boleh kita ambil daripada cerita Luqman. Dia bermula daripada surah Luqman. Surah tu nama Luqman, berdasarkan kepada cerita Luqman. Okey? Surah Luqman pada ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12. Walaqad atayna Luqman, dan sesungguhnya kami, yakni Allah, atayna Luqman al-hikmah, kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah. Quran kata kelebihan yang diangkatnya Luqman itu, disebut ceritanya di dalam Al-Quran, diangkat nama dan wataknya kerana dia diberikan al-hikmah.
Hikmah ni tuan-tuan banyak tafsiran. Ilmu banyaklah, kan? Kepandaian, kebijaksanaan. Tapi saya suka nak menyebut tentang satu pendapat yang kata hikmah ni apa dia? Luqman dia satu orang yang hikmah. Hikmah ni dengan makna dia bercakap pada orang yang tepat. Dia bercakap pada orang yang sesuai. Tak lagi saya akan bagi contoh. Pertama, hikmah saya dah sebut di Masjid Rahmaniyah pada hari Isnin yang lepas. Hikmah nombor satu, orang. Orang yang tepat. Kita nak bercakap tu, kita nak hikmah, kita kena bercakap dengan orang yang sesuai. Orang yang tepat. Yang kedua apa dia? Orang yang kedua, masa. Bila waktu yang sesuai untuk kita cakap. Masa penting. Kita nak bercakap dengan satu orang, waktu dia marah, tak sesuai. Kita nak bercakap dengan satu orang, waktu dia lapang, tak sesuai. Kita bercakap pada seseorang pada waktu yang sesuai. Itu orang yang hikmah. Saya bagi contoh mudah ya. Manusia ni dia ada beza tau. Tuan-tuan tengok pagi dengan tengah hari. Dulu ada sekolah pagi, ada sekolah tengah hari kan. Sekolah pagi ni memang dia punya suasana tu, time dia tu sangat berbeza dengan tengah hari. Itu masa tu. Kan? Sebab itu penting. Bila kita nak cakap dengan satu orang, kita kena tahu the right time. Bahasa orang putih kata masa yang sesuai. Kita tak boleh duduk tak ketahuan hala sembuk bercakap. Kita kena tengok. Kemungkinan ketika kita cakap benda tu mungkin betul. Benda yang kita cakap tu tak salah, tapi masa tak kena, dia tak pi, dia tak masuk. Boleh tak? Dia baru lepas berkelahi dengan bini dia. Kita duk cakap bab kelebihan sembahyang tahajud. Saat lagi kan kita terkejut. Kan? Pasal tu bila kita pi rumah orang, kan? Tengoklah masa. Quran kata tengok time. Kan? Sesuai tak sesuai kita pi. Time orang nak tidur ke? Time orang nak berehat ke? Time orang nak apa? Bersama keluarga ke? Kan? Termasuklah time nak telefon. Dia kira dia. Kita kalau kata orang yang hikmah, orang yang bijaksana, dia tahu bila nak pukul telefon. Pukul telefon apa? Nak telefon orang ni. Itu orang yang hikmah. Kecualilah kecemasan. Telefon pukul 12 orang duk lena. Kita kalau pukul 12 ni memang kita akan angkat. Pasal pukul 12 ni dua ya, mati dengan beranak. Orang tak telefon lain pada dua tajuk ni. Telefon pukul 12, kering kita pun angkat. Ya, siapa mati pula? Dia tak ada. Esok ada kelas. Hang tunggu subuh esok lah. Kan? Macam nak habang kata nak suruh panggil kita pergi angkat sumpah di istana jadi menteri besar. Dia kata minta ustaz siap baju nak pergi angkat sumpah. Lain lah kan? Ini yang kita panggil hikmah. Nak tanya, telefon time orang duk tidur, telefon time orang duk berehat. Ini juga kita panggil hikmah. Sebab itu kalau orang yang hikmah, dia akan mesej dulu. Boleh saya call tak? Ini orang hikmah. Orang yang bijaksana. Dia kata okey, boleh. Kan? Dia call kawan tu duduk bawa kereta, angkat telefon. Awak sengak ah. Cum tiang elektrik ah. Pasal kau. Tak hikmah. Kan? Nampak? Okey? Kawan tu jolok-jolok duit. Kan? Tak keluar duit. Kita main-main, duk kata-kata banyakkan sedekah. Kawan bank telefon kata nasib baik tak terlangkat.
3 kali jaluk duit tak ada kan. Kita keluar-keluar mai. Banyakkan sedekah. Sedekah boleh selamatkan daripada neraka. Kan? Hikmah. Kan? Hikmah. Baik. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, Nabi SAW dia benda tu salah. Tapi dia tengok the situasi. Seperti contoh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih. Nabi duduk di atas katil dengan Aisyah yang dikenali sebagai satu orang yang agak kuat cemburunya kerana dia wanita yang muda. Wanita yang muda ni dia cemburu. Pasal tu ada orang dia nak menikah dua, dia tunggu bini dia tua. Dia tua-tua ni dia kurang cemburu sikit. Saya tak tahulah, tapi banyak juga yang mati di tangan wanita tua. Aisyah dia cemburu. Bawa mari, dalam hadis yang selalu kita dengar, satu orang hamba bawa mari makanan. Pergi ke rumah dia daripada madu dia yang bersaing dengan dia, Zainab. Walaupun riwayat tak sebut Zainab. Dah duk memang bersaing dah. Duk bersaing. Dan tuan-tuan bila baca keluarga Nabi ni, di kalangan isteri-isteri Nabi daripada tim Aisyah, tim Zainab, dia ada tim. Madu ni berpakat dengan madu ni, madu ni berpakat dengan madu ni, buat rancangan macam mana nak bagi Nabi benci madu tu, macam mana nak bagi Nabi sayang dekat mereka. Ini tabiat manusia. Jadi kalau berlaku perkelahian dalam kalangan anak bini isteri kita tu biasalah. Aku tak sangka ustaz pun bercerai. Kan. Bukan saya nak pertahan diri, bukan saya nak cerita bagusnya Tok Imam ni, tapi saya nak habaq depa pun manusia juga. Bila mari hamba ni bawa mai makanan dalam pinggan, dalam piring. Nabi SAW tanya daripada siapa? Dia sebut daripada madu yang satu lagi. Aisyah radhiyallahu anha turun daripada tempat dia duduk tu, tolak pinggan tu, jatuh berterabuk makanan tu, pecah. Tindakan itu kalau kita tengok tindakan yang tak betul. Tetapi Nabi tidak tegur. Nabi tak marah. Nabi turun, Nabi kutip. Nabi dalam sebahagian kata Nabi ganti pinggan yang baru, Nabi suruh dia balik. Tanpa Nabi apa-apa sebut. Cuma Nabi kata balik-balik. Ibu kamu sedang marah. Jadi tak sesuai nak bercakap, nak berinteraksi ketika itu. Ini hikmah. Banyak lagi kita baca dalam kehidupan Nabi, bagaimana dia menyusun kata-kata dia bercakap. Dia tahu. Contoh Badui masuk. Itu hikmah. Nampak? Badui kencing dalam Sahih Bukhari kan? Badui masuk dalam masjid Nabi kencing. Orang lain semua nak sakai. Nak sakai lala tu. Nabi kata jangan sakai dia. Jangan pukul dia. Biar dia kencing. Ayat tu hikmah tu. Pasal apa? Pertama, dia duduk tengah kencing. Kalau hampa piligan nak sakai dia, meramu habis satu masjid. Lah ni dia kencing tang tu, kita cerok tang tu saja. Jurus tang tu saja. Kalau kita sakai dia lah tu, dia bukan boleh berhenti. Dia akan lari. Tu dah perik habis semua. Lagi susah. Nampak hikmah. Dia panggil apa? Dia panggil mengambil mudarat. Dua-dua tu salah. Kencing tang tu salah, kencing rata pun salah. Tapi yang ni lebih ringan daripada yang kotak di masjid. Yang kedua, Nabi tak bagi sakai dia pasal dia badui. Dia tak reti. Kalau dia reti, dia tak buat kerja tu. Jadi Nabi bila berurusan dengan orang jahil, tak sama dengan berurusan dengan orang alim. Nabi mengenali siapa yang dia nak cakap. Ini hikmah. Macam tuan-tuan, saya bila kita bincang dengan tuan-tuan, kita bincang apa yang tuan-tuan boleh faham dan tuan-tuan boleh amal. Kalau nak bagi tinggi sikit, tinggi yang boleh faham. Jangan sampai tuan-tuan nganga. Boleh berkat dalam majlis ilmu tapi tak boleh apa. Pasal tu akidah ni jangan dibahas dalam-dalam sangat. Yang penting apa dia? Tuan-tuan beriman Allah itu wujud. Sudah. Allah bersifat dengan sifat-sifat yang layak bagi dia. Allah tak sama dengan makhluk. Sudah. Ini dia pergi bahas. Adakah Tuhan itu berarah? Kan? Adakah Tuhan itu berjisim? Ini semua falsafah Yunani duk pergi bahas.
Aristotle faham, mana kita nak faham? Yang penting tuan-tuan sekali nak sembahyang Allahu Akbar, menghadap Allah, mentauhidkan Allah, sudah. Yang kita duk pergi bahas panjang-panjang buat apa? Dan saya tahu tuan-tuan, Allah sama dengan saya tanya tuan-tuan, Allah sama dengan makhluk ke tak? Sama ke tak? Tuan-tuan semua dah faham dah. Takkan Tuhan sama dengan makhluk. Habis cukup lah. Apa yang nak pergi bahas dalam-dalam lah? Allah apa yang dia habang lah, dia tahulah diri dah cukup. Kan? Yang penting apa? Mentauhidkan Allah, tak mensyirikkan Allah. Ni dia tahu bahas panjang-panjang, wujud, qidam, apa semua, bahas panjang-panjang dalam-dalam. Last sekali, minta ke kubur. Tidak, bukan itu, bukan tauhid. Saya kita ada bahas ni, yang Luqman sebut pada anak dia. Sebab itu, pengajian tauhid ialah pengajian kita mentauhidkan Allah. Akhirnya bila kita nak minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Badui boleh faham Nabi ajak. Badui boleh balik pergi kampung dia, semua masuk Islam. Kita yang mungkin mengaji tauhid berpuluh-puluh tahun, balik kampung kita, tak tahu siapa lagi masuk Islam. Makcik-makcik di kampung pun tak larat nak bahas panjang-panjang lah. Tak payah duk bahas panjang-panjang lah. Apa yang makcik faham pasal Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Kan? Bila kita nak doa, kita doa dekat Allah. Kita nak salat, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala ibadah kita hadapkan kepada Allah. Sudah. Makcik beramal lah di atas apa yang makcik faham. Dan makcik esok bangkit esok di atas soalan tu. Ya. Tuhan pun tanya, Ma Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia jawab Allah. Itu hakikat tauhid. Kan? Nampak? Ini mengaji bahas panjang-panjang. Akhir sekali, dia tak nak sakit ni. Ada dengar dia kata, Tok Bomo mana kata, dia pandai dia buat tangkai bagi mai, sengap bagi, lega bagi semua. Tu dia. Kan? Baik. So Allah bagi orang yang betul, masa yang betul, apa dia lagi? Satu lagi. Isi kandungan yang kita nak cakap itu juga mesti sesuai dan betul. Nampak? Pasal tu orang hikmah je, saya kata hikmah. Kalau nak main hikmah, ajak kat tuan-tuan. Ya? Tajuk zakat kuda, tak payah ajak lah. Skip. Pasal apa? Berapa orang guring bela kuda? Yang nak pergi mengaji sangat zakat kuda tu bila yang nak pergi bayar? Kuda nak tengok kok guring pun sekali sekok pun payah. 2 minggu dah tak habis lagi zakat kuda. Bila yang nak pergi bayar di Maib pun tak ada bab zakat kuda. Kan? Yang ni dia tak hikmah. Kan? Pasal tu tajuk hamba, bukanlah kata hamba tak ada, tapi tajuk hamba bila mai sampai tang bab hamba, skip. Tajuk tu skip, tak payah baca. Tajuk apa ni? Tajuk hamba, skip. Dak nak ajak juga sebulan tajuk hamba tak habis. Di rumah seorang pun tak ada. Tak tahulah kalau di Pasar Malang guring ada jual hamba. Lelong, lelong, lelong. 1 dirham, 1 dirham. Ada? Baca sepintas lalu lah kalau nak baca pun. Kan? Mana ada hamba dah zaman ni. Tajuk tu bukan kata tajuk. Tajuk tu dah tak relevan dengan kehidupan sekarang. Nampak? Sebab itu silibus sukatan sekolah universiti pun disemak. Sesuai tak sesuai? Berkaitan dengan zaman tak zaman? Yang mana tak berkaitan, mereka skip, buang. Kan? Ini yang kita panggil hikmah. Hikmah. Adapun pembahagian air itu, dia ajak bab ayat. Ada berapa? Air embun, air es, air salju. Es tak tahu bunyi apa dalam kitab. Air ni, segala ayat. Ayat musyammas, ayat ni. Tak tahulah tuan-tuan. Lah sekali yang tuan-tuan buka ambil wudu, ayat kepala pek tu. Ada ayat salji. Kau ni. Ayat apa lagi? 7 jenis ayat mutlak. Akhirnya kita akan pergi buka ayat. Benda-benda macam ni kita tak payah nak rincikan sangat.
Hebat ustaz tu. Dia ajak detail ayat ni. Kan? Dua kolah ni. Kok pun tak ada di rumah dia. Semua shower, semua pipe mana ada kok dah, mana ada timba dah. Duk kolah apa? Buka pipe tu, ayat mutlak tu. Buka pipe ada ayat ambil wudu. Sebab ini hikmah. Mengajar orang supaya boleh beramal, faham. Bukan mengajar teori-teori panjang apa semua ni, bukan ada paisa. Makcik tu pun ayat S, ayat embun, ayat titisan embun. Mana ada paling embun pukul 7 cerah panas dah. Ayat peluh dah. Ini perkara-perkara yang dia panggil hikmah. Baik tuan-tuan, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Setelah Allah Ta'ala kata kami berikan kelebihan kepada Luqman, hikmah, kebijaksanaan, kami mengangkat kedudukannya dan kami menyebut namanya di dalam Quran, anishkur lillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Ini yang mesej yang besar. Bila tuan-tuan dengar ceramah tentang kisah Luqman, bila orang mengajar tentang cerita Luqman, bila kita membaca ayat Luqman, mesej yang besar. Tuhan nak bagi tahu segala nikmat yang kamu dapat ini adalah daripada aku, hendaklah kamu bersyukur. Sebab kadang-kadang manusia bila dia rasa kepandaian dia, kehebatan dia, kecerdikan dia, kebijaksanaan dia, segala ilmu yang dia ada itu daripada diri dia, keupayaan dia akan jadi sombong. Ini bahaya. Dan sombong ni tuan-tuan, Quran sebut tentang sombong. Luqman sebut tentang sombong. Sombong ni selalu dia main kat siapa? Antara saya dengan tuan-tuan, siapa nak sombong dulu? Saya dulu. Sombong akan serang orang yang diberikan kelebihan. Sebab itu orang yang sebab itu orang yang miskin, dia tak sombong. Yang akan sombong kebiasaannya orang yang kaya. Orang bodoh dengan cerdik, siapa nak sombong? Pasal itu kalau orang tu teruk, dia panggil bodoh sombong. Tak pernah lagi ada tuan-tuan peribahasa cerdik sombong. Orang yang cerdik akan sombong. Nampak tak? Sebab itu Allah bagi tahu, Allah ingatkan Luqman ni semua yang ada kelebihan ni. Tak kiralah kelebihan apa pun, dari sudut harta ke, dari sudut muka ke, dari sudut wajah, dari whatever you have, Quran ingatkan segala nikmat yang hampa ada tu adalah daripada aku. Jangan menyombong. Anytime Tuhan boleh tarik. Jangan sombong. Jangan angkat diri kita. Sebab itu kita diajar apa-apa pun orang sebut, balik kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini daripada kurniaan Tuhan. Oi, pandai mengajar. La. Ramai lagi orang boleh mengajar, tapi Allah yang mencampakkan kepahaman tu. Allah bagi orang faham, bukan saya. Nampak tuan? Kita kenal lagu tu. Oi, sedap baca Quran. Allah bagi sedap. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, orang yang baca Quran kadang-kadang dia boleh silap. Dia boleh lupa. Sebab itu tuan-tuan tengok. Kita kalau lupa Quran, kita tak boleh kata saya lupa. Kita kena kata apa? Kita tak boleh kata bila tuan-tuan lupa, aku lupa. Itu sombong. Bila kita lupa, kita kena kata aku dilupakan. Nusita, bukan nasita. Dalam hadis dia tak kata nasita, dia kata nusita. Artinya apa? Bukan hang yang lupa, tapi Allah tarik apa yang hang hafal. Hang jangan sombong. Tapi kalau kita kata saya lupa, artinya tuan-tuan yang buang Quran tu, bukan tuan-tuan yang lupakan Quran tu. Quran itu yang ditarik pada tuan-tuan. Tu dia berat tu. Kalau orang yang hafal betul dia lupa. Dan kita tuan-tuan, kita baru baca sirah apa? Kisah Nabi Khidir dengan Musa. Khidir kata dia orang yang paling tahu. Allah tegur dia, hantar Khidir. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, apa kalau tuan-tuan ada kelebihan lah, pandai masak ke, pandai menjahit ke, pandai menganyam ketupat ke, pandai apa ke, tuan-tuan jaga. Orang yang bila Tuhan bagi kelebihan, penyakit nombor 2
Yang akan serang dia selepas daripada kelebihan itu ialah kesombongan. Sebab itu Allah ingatkan, anishkur lillah. Allah kata, aku yang bagi, hampa kena bersyukur. Dan syukur ni kata para ulama, dia ada 3 perkara. Syukur dengan mulut, kita sebut alhamdulillah. Selalu sebut. Kalau orang puji kita kata apa? Alhamdulillah. Apa-apa pun alhamdulillah, subhanallah. Pandai Masya Allah. Saya tak tahu, taklah belajar mana sangat, tapi tahu tu jadilah. Takat lah ni tak tahulah. Tak ada lah sukat-sukat lah pun. Cekak macam tu, cekak jadi lah. Dia. Tak ada langsung subhanallah ke alhamdulillah ke apa. Sedap apa hang tu lapak. Semua orang kata hang sedap dan makan pri. Tu orang yang tahu tu. Dia kata, aku makan rata dah tak sedap, mai makan awak hang yang sedap. Aku pun duk risau kalau aku mati ni siapa nak boleh masak lagu aku esok. Kita dengar pun naik ketak. Cakap tinggi. Cakap tu tinggi, apa belat? Sembang terah. Sembang orang kata apa? Banyaklah bahasa-bahasa kan. Tapi Allah. Kemudian Allah kata apa? Tengok ayat yang sambung. Allah kata, wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Ni Allah nak ingatkan kita semua ni, ahlul ibadah. Allah kata, wa man yashkur. Sesiapa tadi saya kata syukur tu 3. Pertama, syukur dengan mulut. Syukur dengan anggota badan. Sebut alhamdulillah. Tuan-tuan, bila kita bersyukur kepada Allah, okey, sebelum kita nak bersyukur kepada Allah, kalau tuan-tuan berasa terhutang budi dengan manusia, tuan-tuan rasa terhutang budi dengan manusia, tuan-tuan nak tunjuk kata tuan-tuan terima kasih macam mana? Tak berhenti sat sebut kat dia. Kan, saya adalah tolong 1-2 orang, bukanlah kata kita pun, kita pergi bagi hantar orang. Allah, terima kasihlah, terima kasihlah, terima kasihlah, terima kasihlah. Sampai kita kata okey, cukup. Dia punya duk sebut kita tu. Dia sebut kita tu pasal tanda dia terima kasih. Tanda dia kenang kat kita. Kita bila nak terima kasih kepada Allah, nak menyatakan kita syukur kepada Allah dengan cara kita banyak menyebut nama dia. Orang yang banyak menyebut nama Allah, artinya dia sangat terhutang dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak sebut nama dia, kita dulu boleh kerja ada orang tolong. Duk sebut tu, aku alhamdulillah lah dia tolong aku. Terima kasih lah, dia ni memang bagus kan. Duk sebut tu ya, pasal apa? Duk tolong sekali tu ya. Kita akan sebut nama kawan tu berulang kali, betul tak? Pasal kita nak habaq kita terima kasih. Mak ayah kita duk sebut hantar kita mengaji apa semua, bagi kita makan bela kita. Aku terima kasihlah mak aku, baguslah mak aku apa semua. Kan? Dia akan sebut, dia akan kenang. Cara dia kenang, cara dia sebut tu menunjukkan dia sangat syukur, terima kasih kepada kawan tu. Kita dengan Allah Ta'ala lebih lagi tuan-tuan. Sebut nama dia banyak-banyak. Dia bagi lebih pada apa yang orang bagi tu. Tapi kita duk teringat dekat orang lebih pada kita teringat kepada dia yang memberi tu. Di sini dia panggil maqam tasawuf. Kan? Kita satu orang yang bagi bantuan kat kita, kita terima kasih kat dia. Agama ajak suruh terima kasih kat dia. Tetapi siapa yang menggerakkan dia dan membuka dia untuk mari kepada kita, itu lebih layak untuk kita terima kasih. Nampak? Baik. Quran kata, wa man yashkur, sesiapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, dia sebenarnya bersyukur untuk diri dia. Tuan-tuan, ayat ni maksud apa? Kita pernah tak rasa kata kita, tuan-tuan, salat ni siapa untung? Ni nak kena bagi clear juga. Kadang-kadang kita duk rasa kata kita ni buat ni Tuhan untung. Dia kata malam ni aku main sembahyang, Tuhan untung. Kalau Tuhan tak bagi aku esok kerja ke apa ke, aku tak mau sembahyang dah. Dia ugut Tuhan. Sebab itu agama tak suka nazar yang bersyarat tu. Makruh nazar yang bersyarat. Apa dia? Kita bila bernazar, kita akan habaq kat Tuhan, saya akan buat kenduri kalau Allah Ta'ala bagi saya kerja. Saya akan buat kenduri kalau Allah Ta'ala bagi benda tu kat saya. Kalau saya sihat, saya akan buat kenduri. Yang ni bakhil, kata Nabi. Nabi kata orang macam ni bakhil.
Dia berunding dengan Tuhan. Tuhan mau, kalau Tuhan mau, Tuhan bagi dulu. Kalau Tuhan bagi, saya bagi. Ui. Nak nazar umum. Jangan ikat dengan apa-apa. Saya bernazar nak buat kenduri. Pasal apa hang bernazar nak buat kenduri dapat apa-apa? Tak dapat apa-apa aku nak buat. Yang ni orang yang betul-betul dia buat nazar. Saya nak cerita kat tuan-tuan, kita mai semayang, mai mengaji ni siapa untung? Allah tidak memerlukan kita. Itu perkara yang paling besar. Jangan duk sombong, jangan duk rasa besar. Kita mai semayang masjid, kita mai semayang jemaah, kita sedekah. Tuhan wallahu ghaniyun 'anil alamin. Tuhanku kaya, dia tak perlukan kita. Tuan-tuan jangan berasa tuan-tuan semayang ni Allah untung. Tuan-tuan jangan berasa bila kita semayang ni Allah jadi besar. Kalau kita tak semayang, Allah rugi, kerajaan dia jadi kecil dah. Allah bukan ahli parlimen kau nak bertanding. Nak suruh kita sokong dia tak. Allah kata kalau semua makhluk tak beriman pada dia, tak berkurang kerajaan dia. Kalau semua makhluk beriman, tak bertambah kerajaan dia. Pasal itu dalam ayat ni dia kata siapa yang bersyukur, kebaikan itu, syukur itu bukan balik kepada Tuhan, bukan untung Tuhan, bukan demi Tuhan, bukan untuk Tuhan, tapi untuk hampa. Pasal itu kita sembahyang untuk diri kita, bukan untuk Allah. Pasal apa aku tengok hang tak pergi masjid dah. Duk pergi masjid pun duk terani, Tuhan tak bagi apa pun tak pergi dah. Ajak sikit. Ini kita Tuhan. Asal lu tuan-tuan, asal lagi saya perhabis sikit ayat ni dan kita tengok tang mana kita boleh ambil cerita Luqman ni. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Okey, kita sambung sikit. Jadi dalam ayat ni Allah kata wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Artinya Allah tak berhajat kepada kita. Apa yang tuan-tuan buat untuk tuan-tuan, bukan untuk Allah. Salat, puasa, ibadat bukan balik kepada Allah, tapi balik kepada diri kita. Jangan kita rasa Tuhan hajat kepada kita. Tuhan tak berhajat pada makhluk. Kan? Pasal itu satu orang yang tak salat, bukan Tuhan rugi. Tak berbahaya kepada Tuhan. Tapi balik bahaya dan buruk tu pada diri dia. Kan? Kemudian Allah sambung cerita Luqman ni. Ni pak anak dia ni. Quran kata wa idz qala Luqman. Dan ingatlah ketika mana berkatanya Luqman libnihi kepada anak dia. Ya bunai wa huwa ya'idhuhu, dalam keadaan dia menasihati anak dia. Wa huwa ya'idhuhu mau'izah. Mau'izah ni maksudnya nasihat. Quran kata dia menasihati anak dia. Apa makna nasihat? Nasihat ni iradatul khair. Kita mengkehendaki kebaikan lil mansuh, kepada orang yang kita nasihat. Maksudnya bila kita kata saya menasihati awak, artinya kita nak kebaikan pada orang yang kita nasihat. Bila kita nak kebaikan, nasihat jangan menjatuhkan dia. Jangan memalukan dia. Kita nak dia jadi baik, kita nak dia terima nasihat kita. Jangan pemalu dia, jangan pejatuh dia, jangan peleceh dia. Itu cara tak betul. Nasihat dengan cara dia dengar dan dia boleh terima dan kita harap dia berubah jadi baik. Itu makna nasihat. Boleh tuan-tuan? Itu nak makna nasihat. Dia kata dekat anak dia. Dia bercakap dengan anak dia. Tuan-tuan dengar 2-3 kes yang berlaku dalam masyarakat kita. Kan? Benda yang paling besar dalam dunia hari ini, bukan Malaysia ya, dunia hari ini, ialah soal tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Manusia hari ini tuan-tuan terpaksa bertarung dengan isu tarbiyah budak anak ni. Tuan-tuan tengok macam mana berlaku tentang krisis, masalah. Kan? Tuan-tuan tengok pun naik takut. Macam mana nak bela anak zaman lah. Beli lembu 10 ekor pun senang. Tambak, tibai tengah belakang, lapak bagi makan. Dah gamak besar sikit boleh jual, sembelih buang. Senang. 30 ekor pun boleh bela. 40 ekor pun boleh bela. Kan? Anak 2 orang lintang pukang. Kan? Orang Melayu punya hadis lah. Dia kata 4 kepui 1 cupak. 4 cupak. Sambung tuan-tuan. Bukan hadis. Kalau salah pun tak berdosa.
4 kepoi, 1 cupak. 4 cupak, 1 gantang. Pak mak selera. Sambung. Anak lintang pukang. Dia semua duduk di mak bapak. Mak bapak pula bila balik mai, tengok anak dia teruk, dia tanya cikgu. Cikgu hang ajar apa di sekolah hang jadi tak ketahuan ni? Budak tu bila pergi di sekolah, perangai dia teruk. Pak hang tak ajar. Dia jadi lagu tu. Kan? Kita kadang-kadang tuan-tuan, Quran ajak tengok. Antara benda yang Luqman tunjuk contoh ialah interaksi bapa dengan anak. Nak jadi anak yang betul-betul saleh tu, nak bagi jadi anak yang elok, pak kena bercakap dengan anak. Dia kena bercakap. Dia kena bersembang dengan anak tu. Yang ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tarbiyah yang Quran dah susun. Quran kata Luqman menasihati anaknya. Luqman bercakap dengan anaknya. Maka seorang ibu bapa dia kena bercakap. Dia kena tanya anak dia. Dia kena bersembang dengan anak dia. Tak kira lah tajuk apa, dia kena bercakap. Rosak anak-anak ni, tuan-tuan percayalah, rosak anak-anak ni kalau kita tak bercakap dengan dia. Kena bercakap, kena bersembang. Kalau dia sekolah lagi, tanya bab sekolah. Bersembang. Ini pak tak tahu. Macam Maharaja Cina. Dinasti Ming. Anak tengok pun takut nak cakap. Macam Raja Siap pun takut cakap. Cakap. Dia akan cerita kat kita. Kita dengar. Dia dengar. Dia kena ada interaksi. Tuan-tuan jaga. Bila tuan-tuan tak bercakap dengan anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan akan menerima satu kejutan yang menyebabkan tuan-tuan kelu 1000 bahasa. Tersengak terus. Duk tak bercakap, tak berkongsi, anak tu pun tak tahu nak habaq kat siapa, tak tahu nak cerita kat siapa. Lalah kali balik main habaq main apa habis mana? Buat buku merah. Kalut. Faham-faham tak faham sudah. Wa huwa ya'idhuhu. Dia menasihati anaknya. Dia kata ya bunai. Tengok Quran ajak. Quran kata Luqman bila dia nak bercakap dengan anak dia, dia kata ya bunai, wahai anakku. Artinya seorang bapa bila dia nak bercakap dengan anak dia, dia kena pilih perkataan yang sopan, perkataan yang santun, perkataan yang elok. Ini adalah ciri-ciri anak dan bapa yang disebut dalam Quran. Nak bercakap dengan anak ni, cakap bahasa elok. Mangkak ni, tu dia. Mangkuk ni, dia bubuh anak dia. Bahasa. Hamai sini tak? Panggil nama, buh nama. Dulu orang kata sakit nak beranak teruk. Lah ni pening nak pilih nama lagi teruk daripada nak beranak. Tak boleh nama ni. Pegu mai pak dengan nama mak tak berapa nak. Mula pegu nama pak dengan nama mak. Tok Wan kata takkan kami tak ada apa-apa. Buh pula nama tu. Tok Wan kata nama aku tak ada. Pegu mai pegu pi jadi tak tahu nama bunga kan nama orang. Cakap elok, cakap dengan anak kita cakap elok. Bahasa yang santun, bahasa yang tertib. Jangan bercakap kotok depan anak-anak kita, jangan. Kadang-kadang kita terlepas cakap astagfirullah. Kita terus buat astagfirullah. Kan? Boleh hendak. Saya pun nasihat diri saya juga bila kita nak bercakap dengan anak isteri kita, bercakap dengan bahasa yang elok. Bila dia dengar pak dia cakap, dia rasa satu penghormatan. Bapak dia kata, kan? Pagi habis sangat, abang, apa abang? Kan? Ini bahasa-bahasa yang Quran. Dia kata ya bunai, wahai anak, kan? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kita ambil takat tu cukup malam ni. InsyaAllah bulan depan kita sambung pesanan yang kedua. Apa yang Luqman pesan anak dia? Jangan syirikkan Allah. Sebahagian riwayat kata anak dia ni tidak beriman. Sebahagian katalah. Sebab itu dia bercakap tajuk itu.
Tapi tuan-tuan, apa yang mesej yang Quran nak sampaikan? Quran nak cerita kata, perkara pertama kita nak kena pasak dalam kepala anak kita, akidah. Pasal itu kita jangan ajak anak kita takut hantu. Itu akidah. Tidak. Tengok atas. Jahanam budak tu. Kan? Kalau kita habaq, jangan buat jahat. Allah nampak. Dia tak takut. Hang buat tak tahu hala, mata merah duk tengok, terus dia sengak. Siapa yang ajak? Bapakku. Anak bapak. Kita ajak takut dengan hantu. Ini tak boleh. Ajak dia apa-apa dia minta dengan Allah. Dan kita kadang-kadang ajak anak-anak kita dengan perkara-perkara syirik daripada awal. Pakai tangkal. Dia pun membesar dengan tangkai di perut. Tangkai di perut ni untuk apa? Untuk nak mengelakkan cacing. Tok Bomo kata jangan buang tangkai ni, biar dia putus sendiri. Budak tu pun tanya, ni untuk apa-apa oi? Tangkai ni untuk tak bagi hang cacing. Boh pula tangkai dia lehat. Tangkai ni untuk apa-apa? Yang ni tak bagi hang muntah. Jadi budak tu pun apa-apa pun tangkai. Dia membesar dengan tangkai. Innar ruqa' wat tamaim. Nabi kata tangkal mangkal ni syirik. So kita mau ajak anak kita yang pertama, tauhid kepada Allah. Bila dia nak minta, dia minta kepada Allah. Nampak? Kemudian Luqman kata, inna syirka la zulmun azim. Syirik ini ialah kezaliman yang paling besar. Apa makna zalim? Zalim ni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya bagi contoh mudah ya. Tuan-tuan, ada mak. Siapa yang beranakkan kita? Mak kita. Okey? Mak yang mengandungkan kita, mak yang melahirkan kita, mak yang menyusukan kita. Bila kita besar, kita tak pergi jaga mak tu, kita pergi jaga mak lain. Orang akan kata apa? Hang ni betul-betul zalim. Mak hang yang mengandung hang, yang belah hang tak jaga, hang pergi jaga orang lain. Nampak? Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Allah yang menjadikan kita. Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi segala-galanya. Bila kita nak sembah, kita tak sembah Tuhan tu. Kita pergi sembah Tuhan lain. Zalim. Saya bagi contoh lagi mudah tuan-tuan nak faham. Tuan-tuan kerja kedai makan. Yang bayar kedai A. Tuan-tuan kerja kedai mana? Kedai A. Siapa yang bayar gaji? Tokek kedai A. Kedai mana? Kedai A. Siapa yang bayar gaji? Tokek kedai A. Tapi bila mai kerja, tuan-tuan pergi kutip pinggan, pergi basuh pinggan kedai B. Tuan-tuan kalau jadi tokek kedai A, tuan-tuan nak buat lagu mana pekerja ni? Saya ingat tak buang, ambil pinggan tu ketuk pula. Dia kita bayar gaji, kita bagi dia kerja dengan kita bayar gaji, dia makan kedai kita, dia staff kita. Tiba-tiba bila mai buat kerja, mai duduk kedai B, Dia pergi cuci kedai B, angkat kedai A, dia tak tolong. Yang ni yang kata syirik ni. Allah Tuhan dia. Allah yang memiliki dia, Allah yang menghidupkan dia, Allah segala-galanya. Tetapi dia beribadah bukan kepada Allah. Pasal itu Allah marah sungguh dengan syirik ni. Sampai yang lain kalau hang buat aku boleh ampun, tapi sang syirik ni aku tak boleh ampun. Aku tak akan ampun kecuali hang bertaubat. Marah Allah Taala. Murka Allah. Tu ingatkan anak-anak kita. Ini anak-anak kita belajar syirik daripada kita. Mak, saya dah jumpa pasangan. Dah jumpa dah pasangan saya. Mak kata okey. Nama apa? Nama sekian-sekian. Anak nombor berapa? Anak nombor 3. Ada adik ke ada kakak ke apa? Tak, dia bongsu. Bongsu ni abang api. Abang tu sulung angin. Nanti mak tanya, tak kira lah siapa, tengok boleh dah angin dengan api? Tak kira lah api ke angin mak abang dah berkenal dah dengan dia. Tak boleh mak. Tak boleh abang. Kalau angin kahwin dengan api, mengikut tilikan. Dulu ada tilikan. Saya pernah tengok macam-macam tilikan. Tilikan pakai daun rokok. Ada tilikan, ada buku-buku dia tengok lu. Angin, api, belaga.
Belaga. Mana belaga ni macam mana? Takat 2-3 tahun tak berhenti berkelahi. Yang ni apa dia ni? Yang ni ramalan khurafat. Yang ramal tu sendiri pun tak ada bini. Ni saya kata betul, yang tukang ramal tu. Dia yang duk ramal orang tu, dia sendiri tak ada bini lari. Hang tak ramal kan masa hang nak kahwin. Yang kata bodohnya khurafat ni, tu pun orang percaya. Oi, kita tengok cerita Hindustan, ada orang-orang Hindu bila dia nak kahwin, dia akan tengok tok suami dia, tak apalah, itu kepercayaan dia, itu agama dia. Kita pun nak pergi tengok, buka tengok, oh ni tengok ni, oh ni tengok, oh tak boleh. Kan? Itu yang mari langkah bendul, langkah alang, langkah padu, langkah apa semua tu. Nampak? Anak-anak belajar syirik daripada kita. Kan? Assalamualaikum. Alung duduk tahu mana Alung? Alung on the way nak keluar. Alung jangan balik hari ni Alung. Awak pula mak orang ambil cuti apa semua dah. Barang pun semua dah. Tadi mak basuh pinggan Alung weh. Tiba-tiba pecah luka tangan. Apa mak teringat kata Alung nak balik ni. Alung jangan balik Alung. Alung balik esok. Tu dia bagus punya mak. Tu pun baru 3 kali pergi umrah. Nak pergi pula hujung tahun ni. Apa yang dia belajar pun kita tak tahu. Tauhid apa? Pecahlah dah hang sambil basuh duk tengok drama. Duk kait dengan anak dia balik accident pula. Yang ni saya kata benda-benda simple, kecil, tapi dia melibatkan soal akidah. Pasal itu Luqman tak cakap lagi soal lain. Luqman tak kata kerja pandai-pandai belajar tinggi-tinggi dak. Luqman kata jangan syirik. Hang kerja tinggi pun kalau hang syirik jahanam. Luqman tak cakap lagi tajuk lain. Luqman cakap tajuk tauhid. Kalau Luqman tak pandai, Quran tak sebut nama dia. Kalau tak hebat wasiat dia, Quran tak sebut nama dia. So sebab itu hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan banyak lagi sebenarnya kalau kita nak gali cerita Luqman ni, kan, faedah-faedah yang kita boleh ambil, sebahagian kecilnya telah kita sebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.